Salli ala Muhammadin nabiyina Salatullah alaihi Salamullah alaihi Salamullah alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat lagi kita meneruskan perbincangan dalam kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin karangan Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala. Dan ini majlis yang second last insya-Allah taala. Bahbar ni tak ada dah. Tunggu nanti khatam. Yang saya akhir majlis kita bagi tahulah. Sama perbahasan berkenaan dengan nifas lagi, cuma hari ini berkenaan dengan mustahadah nifas. Orang yang istihadah dalam bab nifas. Seperti mana kita sebut semalam bahawasanya jangan lupa orang perempuan dan suami tolong cek bahawasanya jangan lupa catat. Jangan lupa catat tempoh masa dan warna waktu nifas. Tu sebab dia boleh berulang-ulang nifas tu. Nifas tu nanti anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat. Jadi berulang lah. Okay, maka kena catat juga warna masa bila keluar, masa bila berhenti dan sebagainya macam haid. Jangan sampai tahap kita menjadi mustahadah nifas yang mutahayyirah. Tu jangan seperti mana kita awaskan diri kita daripada menjadi mutahayyirah dalam bab haid, begitu juga kita kena awaskan diri kita daripada berlakunya mutahayyirah dalam bab nifas. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Bermula lampau, yakni lebih darah nifas daripada 60 hari, seperti lampau, yakni lebih darah haid daripada 15 hari. Yakni sama dari sudut mana? Yakni sama dari sudut hukum dia yang berlaku istihadah atas nifas. Seperti mana berlaku istihadah pada orang yang haid yang lebih keluar 15 hari 15 malam, begitu jugalah berlaku istihadah kepada orang yang nifas yang keluar darah lebih 60 hari 60 malam.
Kata musannif rahimahullahu taala, maka berlakulah di sini di mana, yakni di sini di mana, yakni dilampau darah nifas lebih daripada 60 hari. Maka berlakulah di sini di mana dilampau darah nifas, yakni lebih darah nifas daripada 60 hari. Berlaku apa? Fa'il. Segala bahagi mustahadah. Segala bahagi yakni segala bahagian-bahagian mustahadah, yakni orang perempuan yang istihadah dengan segala hukumnya, hukum mustahadah. Tu okay? Berjalan atasnya hukum mustahadah, yakni hukum istihadah yang 7 lah. Seperti mana dalam haid ada 7 jenis istihadah, maka dalam nifas juga ada 7 jenis istihadah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana dia? Maka ditilik tafri'nya, maka ditilik tengok adakah ia lampau darah perempuan tu baharu nifas. Adakah ia lampau darah perempuan itu baharu nifas, atau ada ia perempuan itu telah beradat nifas. Kena tengok dia ni baru pertama kali nifas kah, yakni baru anak sulung, ataupun sudah beradat nifas, yakni anak yang kedua dan ke atas. Tu. Dan adakah ia, lepas pastikan tu, kemudian, dan adakah ia perempuan tadi membezakan sifat darah, atau tiada membezakan ia perempuan akan sifat darah. Lepas tu kategori kedua pula tengok lepas dah kenal pasti mumaizah mubtadaah ke mu'tadah nifas, kemudian tengok pula boleh beza darah ke ataupun tidak, dapat tamyiz darah ke ataupun tidak, dapat syarat tamyiz darah ke ataupun tidak. Okey, dalam bab nifas agak mudah sikit syarat tamyiz dia daripada haid. Sebab apa? Sebab syarat bagi tamyiz nifas ni satu ya, iaitu darah kuat itu tidak melebihi 60 hari 60 malam. Tu je syarat tamyiz dia. Adapun haid dulu kan, darah kuat, darah lemah. Darah kuat mesti sekurang-kurang 24 jam keluar dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Darah lemah pula mesti muttasil dan sebagainya tu. Kalau darah nifas ni syarat tamyiz dia tak ada darah lemah, hanya darah kuat saja, iaitu satu saja syarat dia, iaitu darah kuat tidak keluar lebih 60 hari 60 malam, iaitu sebanyak-banyak nifas. Seperti mana syarat tamyiz pada haid, iaitu darah kuat tidak keluar lebih daripada sebanyak-banyak tempoh haid 15 hari 15 malam. Tu ya, tu dalam syarat tamyiz nifas. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tu yang kedua. Dan yang telah beradat nifas itu, okey, bagi orang yang beradat nifas pula, adakah ingat akan adatnya nifas, atau lupa ia perempuan itu akan adat nifas? Dua pula kategori. Ingat nifas berapa ke tak ingat langsung. Tak ingat langsung dengan mana? Tak ingat kadar, ingat waktu. Tak ingat waktu, ingat kadar, atau tak ingat dua-dua. Ikutlah. Ingat ke tidak? Tu. Jadi pecah lah kau tu. Dan mana? Maka nama dia? Okey, maka dikembalikan baharu, yakni dikembalikan baharu nifas yang membeza akan sifat darah, yakni yang boleh membeza akan sifat darah itu kepada tamyiz. Kalau dia orang yang mubtadaah nifas, baru anak sulung, lepas tu keluar darah nifas selepasnya, maka kalau dia boleh tamyiz darah, maka kembali kepada tamyiznya. Kalau lebih 60 hari 60 malam darahnya, tak ada henti langsung, walaupun selahdah antara 60 dan ke atas. Tu okey. Kalau boleh tamyiz, maka tamyiz lah. Jika tiada lebih darah itu kepada tamyiz syarat, jika tiada lebih darah yang qawi, yakni darah yang kuat itu,
atas 60 hari. Itu yang syarat tamis dia. Satu tu Okey, syarat dia ialah darah kuat tidak lebih daripada 60 hari 60 malam. Okey. Kalau lebih makna dia ghairu mumayyizah. Tu. Dan berlaku di sini di mana? Berlaku di sini yakni di nifas lebih 60 hari. Berlaku di sini yakni di nifas lebih 60 hari. Yang tinggal daripada segala syarat tamyiz. Tu okey. Itu saja. Dengan makna itu saja syarat dia. Hak lain tak ada. Darah lemah tak ada syarat dia. Tak ada macam haid. Kalau darah haid dia ada syarat tamyiz bagi darah lemah. Untuk nifas tak ada. Hanya semata-mata darah kuat sahaja. Dan berlaku di sini di nifas lebih 60 hari itu yang tinggal daripada segala syarat tamyiz. Dan dikembalikan yang baharu nifas. Okey, tu tadi mubtadaah mumayyizah, kembali kepada tamyiz dia. Kalau dia itu cukup syarat tamyiz, iaitu darah kuat itu tidak melebihi 60 hari 60 malam. Ni yang kedua pula, mubtadaah ghairu mumayyizah. Dan dikembalikan yang baharu nifas, baru nak sulung, keluar darah pada tu. Lagi tiada ia baharu nifas tu membezakan sifat darah itu kepada sekurang-kurang nifas. Membezakan akan sifat darah. Situ. Dia tak boleh nak beza sifat darah. Itu ghairu mumayyizah. Ataupun dia boleh beza sifat darah, cuma tak cukup syarat tamyiz. Kembali kepada hukum ghairu mumayyizah. Sama macam haid dululah. Dah tu nak kembali kepada mana? Kembali tu mana tadi? Kembali tu kepada sekurang-kurang nifas, iaitu sekurang-kurang nifas selahzah. Titik. Sebelum kita kembali, sebelum kita baca, kita buat taswir masalah. Yang apa tulis saya cakap dia banyak ni, banyak contoh, banyak contoh. Okey, yang pertama, hukum mustahadah mubtadaah mumayyizah dengan mu'tadah mumayyizah ni serupa sebab dia boleh tamyiz. Serupa. Mubtadaah nifas yang mumayyizah, mu'tadah nifas yang mumayyizah sama sahaja dari sudut hukum sebab boleh tamyiz. Bezanya ialah mubtadaah tak ada adat, mu'tadah ada adat. Itu saja. Okey, mana huraian contohnya? Ini bab nifas. Contoh pertama, dia macam haid dulu je. Dia macam kiah haid dulu je. Cuma ada sikit saja perbezaan, sikit nanti. Okey, contoh yang pertama. Kalau mubtadaah mumayyiz, kalau mubtadaah atau mu'tadah nifas tadi, contoh pertama ni, contoh dia mari 20 hari hitam. Okey, lepas beranak tulis lepas beranak 20 hari hitam. Lepas 20 hari hitam keluar pula 50 hari merah. Ingatkan nak tanya, suruh jawab tapi takut masa. Okey. Kalau orang mengaji haid dulu faham, dia faham dah. Mana haid, mana nifas, mana istihadah. Mana nifas, mana istihadah. 20 hari haid hitam, 50 hari merah. Lebih tak 60 hari 60 malam? Lebih, iaitu 70 hari. 50 campur 20, 70. Bila 70 makna keluar lebih daripada 60 hari 60 malam. Maka mestilah kita tengok dia mubtadaah ke mu'tadah. Okey, ni kes mubtadaah dan mu'tadah sama sebab mumayyizah. Ni boleh mumayyizah ke tidak? Boleh, sebab dia hitam dengan merah. Cukup syarat tak? Apa syarat dia? Darah kuat tidak lebih 60 hari 60 malam. Tengok dalam jadual. Lebih tak 60 hari 60 malam? Tidak lebih. Iaitu 50 hari je hitam. 20 hari je hitam. 50 hari merah. Tu. Okey. 20 hari je hitam. Maka lagu mana? Maka hukum nifas dia ialah 20 hari hitam saja, 50 hari merah istihadah. Masya-Allah. Okey. 50 hari yang merah tu istihadah, 20 hari sahaja hitam. Okey. Tapi boleh bila mandi? Secara praktikal bila dia boleh mandi? Pada hari ke-60 kalau keluar tengok merah lagi, dia tahulah dia itu istihadahnya pada hari ke-21 sampai 60 sekarang. 20 hari pertama tu haid,
maka wajib dia qada puasa, dia qada semayang hari 21 sampai 60. Nate beruk banyak teh kena qada kerja perempuan ni. Istihadah, ya istihadah. Sebab apa istihadah? Senangnya boleh tamis. Mana syarat tamis? Iaitu darah kuat tidak lebih daripada 60 hari 60 malam keluar dia. Maka ni 20 hari ya, maka dia boleh tamis. Habis tu contoh pertama. Dulu dalam haid pun sama juga, kita buat contoh 10 hari hitam, 10 hari merah, atau 10 hari merah, 10 hari hitam. Hitam tu lah haid, yang merah tu istihadah. Senang ya. Okey, contoh yang kedua. Bagi mubtadaah, mu'tadah, mumayyizah dan mubtadaah mumayyizah. Sama mumayyizah ni dia mubtadaah ke mu'tadah sama. Cuma bezanya mu'tadah ada adat, mubtadaah tak ada adat. Okey, contoh kedua. 2 hari hitam. Okey. 2 hari lepas beranak keluar warna hitam darah. 15 hari kemudiannya, iaitu pada 3 hari bulan sampai ke 17 hari bulan. Okey, 15 hari lah. Naqa, suci. Tu apa dia? Naqa, suci. 2 hari hitam, 15 hari suci. Kemudian lepas naqa tu keluar 20 hari hitam. Keluar 20 hari hitam. Lepas 20 hari hitam keluar pula 50 hari merah. Nate beruk banyak ni darah 2 hari hitam, 15 hari naqa, 20 hari hitam, 50 hari merah. Straight. Berapa hari kalau kita jumlahkan? 70, 85, 87 hari. Okey, mana haid, mana nifas, mana istihadah. 2 hari hitam yang pertama nifas, sebab dah lepas beranak habis dah, lepas tu keluar darah, automatik nifas. Selahzah sekurang-kurangnya, ataupun paling tepat seperludah daf'ah majah yang semalam tu seperludah sikit. Nifas 2 hari. Lepas tu 15 hari naqa, yakni pada 3 hari bulan sampai 17 hari bulan naqa. Wajib semayang tak? Wajib semayang. Wajib puasa? Wajib puasa. Boleh bersetubuh? Boleh bersetubuh. Pada tu suci 15 hari, keluar pula darah 20 hari hitam. 20 hari hitam. 20 hari hitam tu hukum pada dia tu. 20 hari hitam hukum pada dia. Hukum dia apa? Ada haid, ada istihadah. Sebab apa? Sebab kaedahnya, kalau dalam tempoh 60 hari 60 malam, kalau ada suci 15 hari 15 malam dalam tempoh 60 hari 60 malam, darah yang keluar selepasnya bukan nifas lagi, tetapi haid atas pandangan mu'tamad. Tapi nak hukumkan haid darah hitam keluar 20 hari, syarat haid tamis dulu ialah darah kuat tidak boleh lebih 15 hari 15 malam keluarnya. Maka ni 20 hari hitam. Hari yang ke-16 hitam tu, dia sudah tahu dirinya sudah istihadah, dirinya sudah berlaku istihadah. Hari ke-16 tu dia boleh mandi dah. Hari ke-16 hitam tu lah. Hari ke-16 hitam tu dia boleh mandi dah. Lepas pada tu keluar selepas itu hitam tu merah, tu dia tahu dah itu istihadah. Hari ke-16 hitam tu dia boleh tahu dia ni istihadah ke haid. Dia wajib mandi ke tidak sekarang. Okey, nak kembali pada mana yang haid tu? Okey, pecah dua. Mubtadaah haid, mu'tadah haid. Okey, dia ni pernah mari haid ke tak? Kalau tak pernah mari haid, itu dia panggil apa? Mubtadaah dalam bab haid. Bila mubtadaah dalam bab haid, hukum dia apa? Haid dia ialah 1 hari 1 malam yang pertama selepas 15 hari suci tu. Kemudian 29 hari baki suci. Lepas tu ada balance lagi tu. Kembali balik 1 hari 1 malam haid, 29 hari suci. Kalau ada balance lagi, ada patah balik 1 hari 1 malam haid, 29 hari suci. Itu. Tu kalau mubtadah. Kalau mu'tadah, kembali pada adat. Adat dia contoh 7 hari haid, 25 hari suci. Kembalilah. Okey. Kembalilah 7 hari haid, 25 hari suci. Kalau ada balance darah lagi, 7 hari haid, 25 hari suci. Ada balance darah lagi, 7 hari haid, 25 hari suci. Gitulah. Wahakala. Tu. Faham ke tidak? Faham ataupun tidak, sila respon.
Peher ke tidak? Nak Senang Allah payah lah. Faham. Oh, Adin ada ni. Adin ada ni. Okey, faham tak apalah. Sepatutnya kena faham lah. Sebab kita dah lalu dah dulu bab haid nifas tu. Apa bab haid? Betul lah. Okey, itu contoh kedua. Contoh ketiga. Jangan pegang pada contoh. Ini contoh saja. Contoh yang ketiga. Tulis. 20 hari yang pertama perang ataupun coklat. Okey, lepas beranak keluar darah selama 20 hari perang ataupun coklat. Kemudian keluar 40 hari hitam. Keluar 40 hari hitam. Lepas 40 hari hitam, keluar selepasnya 20 hari merah. Keluar selepasnya 20 hari merah. Apakah hukum dia? Berapa hari keluar? 60, 80 hari keseluruhannya. Jadi 20 hari perang, 40 hari hitam, 20 hari merah. Manakah haid dia? Manakah nifas dia? Mana istihadah? Maka kita tengok kaedah dulu. Kalau kita tengok ni kaedah apa kalau dalam haid ni apa dia? Iaitu darah kuat duduk tengah-tengah antara dua darah lemah. Kalau kaedah haid macam mana? Kalau darah hitam, darah kuat duduk tengah-tengah antara darah lemah, maka darah kuat sahaja yang dihukumkan haid. Dua darah lemah dihukumkan istihadah. Adakah sini begitu juga? Jawapannya ialah tidak. Ni lain sikit. Ni saja lain sikit. Okey, asalnya memang begini. Asalnya memang macam ni. 40 hari hitam sahaja nifas. Asalnya perang 20 hari yang pertama, 20 hari merah tu istihadah. Sebab ikut kaedah haid tu. Okey, asalnya gitu. Tapi tak boleh jadi gitu. Sebab apa? Dia kena gabungkan perang dengan hitam tu. Kalau tak lebih 60 hari tu lah. Okey, kalau tak lebih 60 hari 60 malam. Perang dengan hitam tu nifas dua-dua. Merah sahaja istihadah. Perang dengan hitam digabungkan jadi 60 hari. Tak lebih 60 hari, maka bolehkah jadikan kedua-duanya nifas. Sebab apa? Tu. Sedangkan dalam haid dulu kita belajar hitam sajalah yang jadi haid. Dua lagi nifas. Kenapa dalam dua lagi istihadah? Kenapa dalam bab nifas hitam tak boleh jadikan hitam saja nifas, perang dengan merah istihadah? Sebabnya perang tu dia keluar lebih 15 hari. Iaitu 20 hari. Kalau kita hukumkan perang istihadah, istihadah selama 20 hari, dia langgar kaedah nifas. Mana? Iaitu dalam tempoh 60 hari 60 malam, kalau ada suci 15 hari 15 malam dan ke atas, darah yang keluar selepasnya ialah hukum haid. Kalau kita jadikan perang ini sebagai suci, sebagai istihadah dengan makna suci, sucinya 20 hari. Patutnya hari yang ke-21 iaitu hitam tu tak panggil nifas, dia panggil haid. Faham tak masalah tu? Maka ulama kata mustahil dia bahasakan mustahil hitam tu dipanggil nifas saja. Sebab kalau perang tu istihadah 20 hari istihadah, makna lepas 20 hari tu, yakni 20 hari yang ke-21 hitam, patut haid lah. Sebab kita kata dalam tempoh 60 hari 60 malam, kalau kosong, nakak ataupun suci 15 hari 15 malam dan ke atas, darah yang keluar selepasnya mustahil nak kata nifas, dikata haid. Maka ulama kata mustahil hitam ni saja nak kata nifas, perang dengan merah nak kata istihadah. Maka nak elak pada mustahil tu, dia gabungkan perang dan hitam tu, hukumnya nifas. Dengan syarat perang tadi tu, darah lemah tadi tu keluar lebih 15 hari 15 malam. Keluar lebih 15 hari 15 malam, dan gabungan antara perang dan hitam tadi tu tak lebih 60 hari 60 malam. Maka perang dengan hitam nifas, merah tu istihadah. Habis. Contoh ketiga. Contoh keempat. Tu. Lepas habis beranak, dia keluar 15 hari merah. Lepas 15 hari merah, dia keluar 40 hari hitam. Lepas 40 hari hitam, dia keluar pula 40 hari
perang. 40 hari perang. 40 hari perang. Jadi berapa hari? Jumlahnya 95 hari. 15 hari merah, 40 hari hitam, 40 hari perang. Okey, kalau ikut kaedah haid lagu mana? Merah apa? Merah lemah, hitam kuat, perang lemah lah. Kita panggil, kalau dalam bab haid, ini masalah darah kuat menengahi antara dua darah lemah. Bila darah kuat menengahi dua darah lemah, hukumnya dari sudut haidnya darah kuat saja haid. Selebihnya yang dua darah lemah tu istihadah. Tu kaedah haid. Adakah berlaku juga nifas begini dalam contoh ni? Tidak. Sebab apa? Macam tadi. Sebab darah merah itu lebih 15 hari, yakni 15 hari dan ke atas. Maka kalau kita jadikan merah tu istihadah, 40 hari perang tu istihadah, maka 15 hari tu suci. Sepatutnya mengikut kaedah, lepas 15 hari suci, hari ke-16 itu haid namanya. Jadi mustahil. Bila mustahil, macam tadi mula mustahil, maka gabungkan merah 15 hari dan hitam 40 hari sebagai nifas, dan 40 hari yang warna perang sebagai istihadah. Bila dia wajib mandi? Dia wajib mandi pada hari ke-60 dah. Hari ke-61 lah. Hari ke-61 Hari ke-61 Hari ke-61 dia tahu dah. Oh, hari ke-61 aku keluar warna perang ni. Aku tahu mana nifas. Nifas dia mana? Nifas dia ialah 55 hari yang pertama. Makna dia kena qada puasa dan sembahyang pada 5 hari yang terakhir saja. Tu. Pas pada tu dia keluar perang-perang tu, itu dia panggil istihadah semuanya. Sampailah berhenti suci dan sebagainya. Barulah nanti mari haid pula. Hari ke-61 dia tahu dah. Oh, aku ni ada istihadah, ada nifas ni. Sebab tak berhenti langsung. Kalau berhenti selahdah, berhenti, atau keluar pula darah semula, itu haid. Itu tak ada masalah lah. Ni direct keluar. Jadi hari ke-61 tu dia tahu dah. Oh, nifas aku ialah 55 hari yang pertama. Jadi hari yang ke-56 sampai hari ke-60 itu aku wajib qada haid, wajib qada puasa dan wajib qada sembahyang. Tu contoh keempat. Contoh kelima pula ialah lepas habis beranak 20 hari mari hitam. 20 hari mari hitam. Lepas 20 hari mari hitam, dia keluar pula darah 40 hari merah. Lepas dia 40 hari merah, dia keluar pula 50 hari kuning. Jumlah hari apa? 110 hari. Masya Allah. 20 hari hitam, 40 hari merah, 50 hari kuning. Okey, ni masuk kaedah mana kalau haid ni? Hitam, merah, kuning. Masuk pada kaedah pada muka surat 141 Sabila tu, pada masalah jika berhimpun darah yang qawi seperti yang hitam dan yang dhaif seperti yang merah dan yang terlebih dhaif. Masalah tu. Jadi 3 syarat nak suruh gabungkan darah qawi dengan darah yang lemah. 3 syarat. Mana? Yang pertama, darah qawi keluar terlebih dahulu daripada darah dhaif. Tak boleh melangkau. Tak boleh melangkau. Kemudian darah qawi dengan darah dhaif itu kalau gabung tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Betul? Tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Kemudian tidak diselangi dengan darah yang terlebih adhaf, dengan terlebih dhaif. Jadi di sini dapat syarat dia, iaitu darah hitam keluar dulu daripada merah. Hitam qawi, merah dhaif, kuning adhaf. Okey, campur pula antara hitam dengan merah tak lebih daripada sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari. Cukup-cukup 60 hari, cukup-cukup makan 60 hari. Tu kalau haid 15 hari 15 malam lah. Ni 60 hari 60 malam. Darah qawi pula, nifas ni. Darah qawi pula tak keluar lebih daripada 60 hari 60 malam. Hanya keluar 20 hari. Kalau nisbah ni haid dulu, darah qawi tak boleh lebih daripada betul lah, darah qawi tak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey lah, sama lah, itu syarat tambih biasa tu. Okey, jadi boleh tak kita gabungkan hitam dengan merah? Boleh. Sebab
Hitam dengan merah bila kita gabung tak lebih daripada sebanyak-banyak nipah. Lagi pula dia tidak diselangi dengan tidak keluar terlebih dahulu darah dhaif, kemudian baru kuat. Dia darah kuat dulu baru dhaif, dan terlebih dhaif dia ikut turutan tu pada muka surat 141 Sabila tu. Maka dihukumkan hitam dengan merah itu sebagai nifas, kuning itu istihadah. Secara praktikalnya hari ke-61 tengok keluar warna kuning. Perempuan ni dah tahu dah, aku ni 60 hari nifas. Hari ke-61 ni aku wajib mandi dah. Tak payah qada apa lah, sebab 60 hari dia memang semua nipah, tak ada apa lah. Nak qada apa. Okay? Habis. Kemudian contoh yang seterusnya, contoh yang ke-6. Dia sama macam ni, macam haid nipah, macam haid je. Cuma masalah tadi yang mustahil tu. Itu ya. Betul lain semua sama macam haid ya. Yang ke-6, contoh seorang perempuan beranak, dia keluar 30 hari merah. Dia keluar 30 hari merah. Lepas 30 hari merah, dia keluar 50 hari perang. Dia keluar 50 hari perang. Perang coklat lah. Kemudian 70 hari keruh. 70 hari keruh. Berapa hari ni? 80, 100, 380, 140 hari. 150 hari. Masya-Allah, 150 hari keluar darah. Teruk sangat ni. Apa hukum dia? Sama macam tadi. Tengok merah, perang, keruh. Ikut turutan tu. Perang, merah, keruh. Qawi, dhaif, adhaf. Kena tak syarat dia? Kita tengok. Kena tak syarat dia? Kita tengok. 30 hari nak syarat gabung dengan darah yang dhaif iaitu perang, ialah kalau gabung tak lebih daripada 60 hari 60 malam. Ni tengok, gabung 30 campur 50, 80. Lebih tak? Lebih. Bila lebih, maka darah kuat sahaja yang nifas. Seperti mana dahulu, darah kuat sahaja yang haid kalau tak cukup syarat yang 3 tadi tu. Ni pun tak cukup syarat, iaitu sebanyak-banyak nipah 60 hari 60 malam. Maka kalau gabung merah dengan perang tu lebih 60 hari 60 malam, maka ternyatalah darah kuat sahaja yang nifas, iaitu 30 hari merah sahaja nifas, 50 hari dengan 70 hari itu istihadah belaka. Tu. Tetapi dari sudut praktikal, hari ke-61 dia sudah tahu aku sudah istihadah pada hari yang ke-31 sampai 60, wajib qada puasa, wajib qada sembahyang 30 hari. Tu dia. Tu contoh yang ke-6. Contoh yang terakhir bagi mubtadaah dan mu'tadah mumayyizah ialah 7. Contoh yang ke-7 ialah lepas habis beranak 10 hari keluar warna merah. 10 hari keluar warna merah. 10 hari keluar warna merah. Lepas 10 hari 30 hari hitam. 30 hari hitam. Lepas 30 hari hitam 30 hari kuning. 30 hari 30 hari kuning. 10 hari merah, 30 hari hitam, 30 hari kuning. Berapa jumlah dia? 70 hari. Lebih tak? Lebih. Dah lagu mana? Mana haid, mana istihadah, mana nipah? Tengok. Ni masuk dalam mana ni? Masuk dalam bab darah kuat menengahi antara dua darah lemah. Macam bab haid. Boleh tak hukum darah kuat sahaja yang nifas? Ya, darah kuat sahaja yang nifas. Sebab apa tadi suruh gabung? Mustahil. Sebab darah merah, darah yang pertama 10 hari tu keluar tak lebih daripada 15 hari 12 malam. Maka 10 hari tu mustahil nak jadi istihadah, mustahil nak jadi suci, tak mustahil. Takdir kata kalau 10 hari suci, hari yang ke-11 keluar darah, itu nifas lagi. Jadi kalau kita takdirkan 10 hari suci, hari yang ke-11 keluar warna hitam, nipah tak? Nipah. Beza hak tadi. Tadi kalau darah apa tadi? Darah perang tadi, yang contoh ketiga. Darah perang 20 hari. 20 hari itu kalau kita iktibar suci, ikut kaedahnya, selepas 15 hari naqah ataupun suci, keluar darah selepasnya, hukum dia haid. Jadi tak ada masalah. Jadi mustahil. Dia panggil tak ada nipah lagu tu. Sedangkan ni dalam perbahasan mustahadah nifas, jadi mustahil. Maka kena gabung. Dalam contoh yang terakhir ni, dia tak lebih 15 hari 9 malam. Darah yang pertama tu.
10 hari. Kita boleh tak iktibar dia itu istihadah dan suci? Ya. Sekira-kira kalau kita takdir hari yang ke-11 keluar darah, itu dihukumkan nifas. Sebab tak lebih lagi 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci. Kalau melebihi 15 hari 15 malam, dalam tempoh 60 hari 60 malam, darah yang keluar selepasnya hukum nifas. Kalau kita takdirkan contoh yang ke-7 ni, hari yang ke-11 keluar darah selepas 10 hari suci selepas beranak, hukum dia nifas tak? Nifas. Tak mustahil. Tu. Jadi contoh yang ke-7 ni hitam saja, nifas. 10 hari pertama merah ialah istihadah, 30 hari kuning istihadah. Dari sudut praktikal, hari yang ke-61 dia keluar warna kuning lagi, maka dia tahu merah itu istihadah. Dan hari yang ke-41 sampai 60 istihadah, wajib qada 30 hari sembahyang juga. Tu. Adakah faham ataupun tidak? Sila respon. Nak pindah bab habis. Dia pegang kaedah tu lah, pegang kaedah hik ya. Pegang kaedah hik sahaja. Adakah faham ataupun tidak? Sila respon cepat. Tak mau buang masa. Penat juga Pehe, betul. Pehe belakang tak apalah. Okey, settle. Habis tutup buku. Lepas tu kiaslah contoh sendiri. Qada 40 hari. Kira sendirilah. Saya tak tahulah qada 30 ke 40. Kenapa 40 pula? Yang mana contoh terakhir? 10 hari campur 20 hari. 30 lah. Kenapa 40 pula? 10 hari campur 20 hari. 30 lah. 1 sampai 10. 41 sampai 60. 20 hari campur 10 hari. 30 lah. Nak 40 pula. Hari ke-61 tu dia wajib sembahyang, wajib puasa dah, nak qada benda bukan kena tunggu sampai hari ke-70. Tu tak kena tu. Tu tak betul. Okey. Habis. Tu tutup buku. Mubtadaah dengan mu'tadah yang mumaizah, tutup buku dah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Salah tulis contoh. Salah. Habis. Okey, ni yang kedua. Mana? Mubtadaah ghairu maizah. Ni kena tenang sikit ni banyak sikit. Dia current short sikit. Sebab ni jalan kerja dia banyak. Okey. Sama jugalah dengan mu'tadah lagi. Okey. Dengar elok-elok dan salin elok-elok. Saya malas nak tulis sebab tulis elok memang lambat lah. Padahal hampa faham dah, senang ya. Senang ni. Ni mubtadaah ghairu maizah. Apa maknanya? Dia baru pertama kali mari nipah. Dan dia tu ghairu maizah, iaitu dia memang darah satu warna saja ataupun tak cukup syarat tamis. Okey, mana contoh pertama? Contoh pertama ini bagi tamis yang tak cukup syarat. Ghairu maizah jugalah. Okey, mana? Dia baru pertama kali datang darah. Darah nipah lah. Baru pertama kali darah nipah datang. 70 hari pertama hitam. Tu dia dahsyat. Lepas tu 10 hari merah. Jumlah dia apa? 80 hari. 70 hari hitam, 10 hari merah. Cukup lah syarat tamis? Tak cukup. Sebab apa? Sebab darah hitam, darah kuat lebih keluar 60 hari 60 malam. Maka dia kena ghairu mumaizah. Macam mana nak hukum ghairu mumaizah bagi nipah ni? Okey, kalau mubtadaah ghairu mumaizah lagu mana? Sehari semalam. Sebab apa sehari semalam? Sehari semalam sebab sekurang-kurang haid sehari semalam. Lepas tu 29 hari suci, betul? Untuk nifas, mana nifas dia? Nifas dia selahdah. Nifas dia selahdah. Daripada 70 hari tu, hari ke-61 tu bila tengok-tengok dia keluar warna hitam lagi, dia tahu dah aku ni ghairu mumaizah. Nifas dia apa? Selahdah. Sebab sekurang-kurang nifas selahdah. Okey, selahdah. Lepas tu, lepas selahdah 29 hari selepas selahdah suci. Silap. Dia kena macam ni. Kena macam ni. Okey, betul lah contoh tadi. Okey. Okey, sikit nak kena terang. Betul lah contoh tadi. 70 hari hitam, 10 hari merah. Okey, tak apalah. Dia mubtadaah nifas. Dalam masa yang sama, dia ni mubtadaah haid. Dia tak pernah keluar haid lagi. Dia tak pernah keluar haid langsung lagi. Tiba-tiba dah beranak dah.
Faham Dia tak pernah keluar haid sebelum ni, tapi dia beranak dah. Boleh tak jadi? Boleh Macam kita kata semalam, dia kena rogul. Dia kena rogul. Tak keluar haid lagi, tak pernah keluar haid lagi. Tiba-tiba beranak, nipah keluar. Boleh tak? Boleh. Tak ada salah. Okey. Ni bagi contoh mubtadaah nifas. Okey. 70 hari hitam, 10 hari merah. Hari yang ke-61 tengok hitam lagi. Oh, aku ni ghairu mumaizah. Lagu mana nak hukum? Okey, macam tadi kita kata, hukum dia selahzahnya nifas. Nifasnya selahzah. Selepas selahzah, maka dia akan suci 29 hari. 29 hari selepas selahzah tu diiktibarkan suci. Sebab apa? Sebab dia ni tak pernah mari haid lagi. Bila tak pernah mari haid, kalau orang yang tak pernah mari haid tiba-tiba datang haid dan dia tu ghairu maizah, suci dia berapa hari? 29 hari suci. Maka untuk masalah ni, dia bukan setakat mubtadaah nifah, bahkan dia baru mubtadaah haid. Maka selepas selahzah dihukumkan nifah, 29 hari selepas selahzah hukum dia suci. Lepas 29 hari, 1 hari 1 malam haid. Sebab dia mubtadaah nifas, mubtadaah haid. Lepas 1 hari 1 malam haid, 29 hari suci. Kalau ada dawah lagi, 1 hari 1 haid, 1 hari 1 malam haid. Ada lagi 29 hari istihadah suci. Ada lagi dawah 1 hari 1 malam haid. Begitu dah sampai habis. Kalau keluar 1000 hari, samalah. Faham ke tak? Keluar 1000 hari warna hitam. Oh, ini ghairu maizah. Kiaslah macam ni. Hari ke-60 satu dia tahu selahzah tu nifas. Lepas tu aku ni baru mari haid, tak pernah mari haid lagi ni. 29 hari selepas selahzah suci. Lepas 29 hari masih lagi ada darah tu, 1 hari 1 malamnya ialah haid. Lepas tu 29 hari suci. Istihadah lah suci ni. 1 hari 1 malam haid. Lepas tu 29 suci. 1 hari haid, 29 suci. Sampailah 1000 tu habis. Tu. Kalau 1000 hari lah. Hak ni kita kata 80 hari ya. Okey. 80 hari kita buat. Selahzah nifas. 29 hari suci. Okey, 29 hari suci. Hari yang ke-30 ialah haid. Kemudian hari yang ke-31 sampai hari yang ke-59, betul tak? 29, 30, hari yang ke-30 haid. Hari yang ke-31 sampai 59 suci. Hari yang ke-60 haid. Hari yang ke-61 sampai 79 suci. Hari yang ke-80 haid. Lepas tu suci habis. Sebab 80 hari yang keluar darah. Gitu contoh dia. Okey, contoh yang kedua. Allahu Rabbi. Contoh yang last untuk mubtadaah ghairu maizah. Lepas tu kias neri. Contoh yang kedua ni bagi mu'tadah haid dan mubtadaah nifas. Tadi mubtadaah nifas, mubtadaah haid. Ni mubtadaah nifas ghairu mumaizah, dan dalam masa yang sama dia pernah dah datang haid sebelum ni. Mu'tadah haid. Contoh dia 90 hari hitam. Senang 90 hari hitam. Hari yang ke-61 dia faham, oh aku ni ghairu mumaizah. Lagu mana nipah, mana haid dia, mana suci dia. 90 hari hitam. Hari yang ke-61 dia sudah agak boleh kata, oh aku ni sudah mari istihadah dalam bab nifah. Lagu mana? Aku ni dah ada haid dulu. Contoh adat haid dia 7 hari haid, 25 hari suci. Tulis Dia pernah beradat sebelum ni, haid dia 7 hari, 25 hari suci. Okey, mana nifah dia, mana haid dia, mana suci dia. Okey, daripada 90 hari tu sekurang-kurang nifah ialah nifah dia, iaitu selahzah. Macam tadi. Daripada 90 hari tu, okey, hari pertama selahzah tu nifas. Selepas selahzah 25 hari selepasnya suci. 25 hari selepas selahzah suci. Sebab apa? Sebab haid dia, adat haid dia 25 hari suci. Kalau tadi 29 sebab dia tidak ada adat. Ni macam tadi 25 hari suci. Lepas 25 hari ada darah lagi tak? Ada lagi 7 hari haid. Lepas tu 25 hari suci, 7 hari haid, 25 hari suci, sampai habis. Gitu duk kona gitu. Lepas tu nak qada berapa hari? Tengoklah berapa hari dia suci tu. Berapa hari dia suci tu dia tinggal sembahyang. Qada lah tu. Berapa puluh hari tu. Tu. Okey. Habis. Okey, adakah faham ataupun tidak? Lepas tu nak mu'tadah ghairu maizah pula.
Okey, ni dalam bab mubtadaah ghairu mumayyizah nifas, yang dalam masa yang sama mubtadaah haid dan mu'tadah haid. Dia kait dengan haid sikit. Adakah faham ataupun tidak? Sila respon sebelum pergi kepada mu'tadah ghairu mumayyizah nifas. Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, nak suruh ulang boleh, tak salah. Sekali lagi misal yang kedua. Okey, 90 hari hitam. 90 hari hitam, dia sudah ada adat haid 7 hari 7 hari haid 25 hari suci. Okey, dia pula pertama kali mari nifas. Sedangkan sudah haid dah dulu. Dulu dah sebelum nifas tu dah ada haid dah, iaitu adat dia 7 hari haid 25 hari suci. Kemudian nak hukum nifas gimana? Daripada 90 hari tu selafzah nifas. Lepas tu 25 hari selepas selafzah sucilah, sebab adat suci dia 25 hari. Lepas tu 7 hari haid, sebab 7 hari adat haid dia. Lepas tu 25 hari suci. Lepas tu 7 hari haid, 25 hari suci. 7 hari haid, hari itulah sampai habis. Mudah lah. Macam tadi lah kisah. Okey, ni contoh yang ketiga. Samalah yang mubtadaah ghairu mumayyizah tu. Qiyas lah, Alim buat contoh sendiri. Lepas tu qiyas, buat adat sendiri, adat haid sendiri, adat suci sendiri. Lepas tu mari istihadah yang ghairu mumayyizah, yang dia pula mubtadaah nifas. Buatlah sendiri. Sampai 100 contoh biar faham sungguh. Nanti nak beranak sungguh-sungguh ni baru faham. Aku ni nifas ada istihadah punya. Okey. Banyak orang yang tanya saya nifas bini dia. Nifas bini dia bila dah lebih 60 hari. Dia mula tahap mengaji habis. Nak kahwin laju, nak mengaji tak laju. Cuma mengaji laju kok. Aku nak mengaji. Tak laju pun. Nak kahwin tu senyum sengih. Sengih sampai ke telinga. Cuma mengaji tu sengih sampai ke telinga. Aku nak mengaji hari ni. Seronoknya, nikmatnya. Tak ada, tak rasa. Buat apa? Tak sedap. Sedap bini sedap. Bini sedap. Dah ada bini sedap pun bukan mengaji bab bini pun, cuma mengaji bab bini. Mengaji bab bini, mengaji bab laki, tak mengaji juga. Sedap kat mana aku tak tahu. Sedap tak ada ilmu dia panggil. Kalau ada ilmu lagi sedap. Bini lagu ni rupanya hakikat bini. Hakikat tu laki lagu ni rupanya. Dia faham. Tu lagi kemah. Habis yang ketiga, mu'tadah ghairu mumayyizah nifas. Mu'tadah ghairu mumayyizah nifas. Okey, ni mu'tadah. Mana apa mu'tadah? Mu'tadah nifas dengan makna dia sudah beranak kali kedua dan ke atas. Dah ada anak kedua, anak ketiga. Kita kata jangan lupa catat adat nifas dan bila keluar nifas. Berapa kadar dia. Okey. Jangan lupa catat nifas. Seperti mana kita jangan lupa catat haid, jangan lupa catat nifas. Mentang-mentang lah anda beranak seronok ada anak, habis lupa, hilang habis. Hitam ke merah apa tahu, aku tak tahu dah. Aku punya darah. Jangan tu. Okey, ni yang ketiga, mu'tadah ghairu mumayyizah. Okey, kena tulis sikit. Dia ada adat nifas dia 40 hari nifas. Okey, dia sudah ada adat nifas dia 40 hari. Dari sudut adat haid pula, okey, ni bagi yang mu'tadah ghairu mumayyizah, lagi pula mu'tadah haid. Lagi pula mu'tadah haid. Mu'tadah nifas, lagi pula mu'tadah haid. Cuma mu'tadah nifas ni ghairu mumayyizah. Okey, adat nifas dia hak lepas 40 hari nifas. Tu untuk adat nifas. Adat haid pula, contoh kita bagi, dia ni adat haid dia 6 hari haid, 27 hari suci. 6 hari haid, 27 hari suci. Contohlah adat haid dia yang lepas, dan adat nifas yang lepas 40 hari nifas. Okey. Contoh kalau dia keluar darah merah 200 hari. Buat contoh sama ya. 200 hari. Okey, 200 hari. Banyak ni. Hari yang ke-61 merah lagi, dia tahu dah dia ni istihadah. Ada istihadah, ada haid, ada nifas. Manakah ia? Okey. Daripada 200 hari tu, okey, jadi dia ni mu'tadah nifas. Jadi bila ghairu mumayyizah, lagu mana kalau dalam bab haid? Kena kembali kepada adat. Ni pun sama, kena kembali kepada adat nifas dia. Adat nifas dia berapa hari? 40 hari nifas. Maka 40 hari pertama hukum dia nifas. Daripada 200 hari tu,
40 hari yang pertama hukum dia nifas. Lepas 40 hari 27 hari suci. Lepas 40 hari 27 harinya suci. Sebab apa 27 hari? Sebab adat haid dia 27 hari suci. Sebab adat haidnya 27 hari suci. Lepas 27 hari 6 hari pula dihukumkan haid. Sebab adat haid dia 6 hari. Lepas tu 27 hari suci. Lepas tu 6 haid. Lepas tu 27 hari. 6 haid 27 hari. Nah, haid 27 hari. Sampai 200 lah. boleh menari lah. Tu. Wahakadha. Itu dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Okay. 40 hari pertama nifah. Lepas tu sebab apa 40 hari? Sebab adat nifah dia 40 hari. Lepas tu 27 hari suci. Sebab apa? Sebab 27 hari suci haid dia, adat dia. Adat haid suci. Adat suci dia ialah adat suci haid dia ialah 27 hari. Lepas tu 6 hari dihukumkan haid. Sebab apa? Sebab adat haid dia 6 hari. Lepas tu 27 hari suci. Lepas tu 6 hari. Lepas tu 27. 6 hari 27. Sampai selesai lah 200 tu. Okey. Tapi hari ke-61 dia tahu dah dia kena mandi ke tidak. Yes. Contoh yang kedua. Letih kau ni Pak. Nampak macam senang tapi tu lah. Kadang-kadang itu. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Banyak betul binatang hujan ni. Mana dia masuk aku tak tahu. Okey, contoh yang kedua. Dia ada. Okay, contoh yang kedua pun mu'tadah ghairu maizah. Okey, contoh yang kedua ni mu'tadah nifas. Dia pernah mari dah. Nifas sebelumnya dengan makna ni anak kedua dia, anak ketiga, anak keempat, anak kelima dah ke atas. Tapi dia mubtada'ah haid. Balik ni. Mubtada'ah haid. Mubtada'ah haid. Contoh dia ni tak mari haid langsung kecuali pada umur 30 baru mari haid. 30 tu mubtada'ah bagi dia. Sebab baru mari. Okey, ni masalah kedua ni ialah dia mu'tadah nifas tapi mubtada'ah haid. Tak pernah mari haid. Okey, adat nifas dia apa? Adat nifas dia 30 hari nifas. 35 hari nifas. Adat nifas dia 35 hari, yang lepas tu 35 hari nifas. Okey, habis. Mubtada'ah tak ada adat lah. Okey, tak ada adat. Contoh yang kedua ni 200 hari merah. Macam tadi ya kita ambil 200 hari merah keluar. Prom direct. Manakah haid, manakah nifas. Sama ikah macam tadi. 35 hari yang pertama nifas. 35 hari silap. 35 hari yang pertama nifas. Sebab apa? Sebab adat haid dia, adat nifas dia 35 hari yang lepas. Lepas 35 hari 29 hari istihadah. Yang ni suci ya. Sebab apa? Sebab mubtada'ah haid suci dia apa? 29 hari. Maka 29 hari selepas 35 hari nifas, 29 hari selepasnya istihadah ataupun suci. Lepas 29 hari, 1 hari 1 malam haid. Lepas tu 29 hari suci. Lepas tu 1 hari 1 malam haid. 29 hari suci. Ila akhiri. Gitu dia. Faham ataupun tidak? Habislah. Atau mutahairah ni mudah sikit lah. Mutahairah. Habis ke tidak? Habis ke tidak pula lah. Faham ke tidak? Peher ataupun tidak. Buat latihan sendiri ya. Aku nak buat adat nifas dia 40 hari. Aku nak buat adat nifas dia 59 hari. Aku nak buat adat haid dia 15 hari 15 hari haid, 20 hari suci. Ikutlah. Buatlah sendiri. Ini contoh ni untuk takribul faham. Praktikal 60 hari tu lah. Hari ke-61 dia tahu dah dia ni kena wajib mandi ke tidak. Ikutlah tadi. Ikut asal susun sendiri. Hari ke-61 tu kena wajib mandi ke tidak. Susun lah yang tadi kita buat tu. Susun sendiri ya. Susun sendiri. Tu. Macam tadi contoh 35 hari nifas. 35 hari pertama nifas. 29 hari suci. Okey, 29 hari suci. 35 campur 29 berapa? 55, 64. Makna hari yang ke-61 tu masih lagi istihadah, dia wajib mandi. Dia wajib mandi? Dia wajib sembahyang, betul lah. Dia wajib sembahyang. Ikutlah. Buat kias ikut jadual sendiri. Kita buat mudah-mudah ni. Yang pastinya secara praktikal hari yang ke-61 dia sudah tahu dia wajib mandi ataupun tidak. Dia kena sembahyang ataupun tidak. Sebab kadang-kadang hari ke-61 dia tak wajib mandi sebab dia dikategorikan haid pula dah. Sebab apa? Sebab masa tu lah 40 hari suci, haid suci. Tengoklah hari ke-61 kena kat mana.
Tu. Begitulah seterusnya. Faham pada tu keluar darah dia tahulah, oh ni suci ni istiadah, ni suci ni istiadah. Ni haid dan sebagainya. Habis itu bab mu'tadah, mumaizah, ghairu mumaizah nifas, mubtadaah, mumaizah, ghairu mumaizah nifas. 4 settle. Tinggal lagi 3. Mutahayyirah mutlaqah, mutahayyirah nisbiyah 2. Okey, mutahayyirah mutlaqah lagu mana? Mutahayyirah mutlaqah. Hari yang ke-61 tiba-tiba keluar merah lagi. Keluar merah lagi. Oi, aku ni istihadah ni tapi aku tak ingat aku mari dulu nipah berapa. Berapa hari nipah dulu aku tak ingat dah. Habis mutahayyirah mutlaqah. Hari yang ke-61 start dia kena ihtiyat dan wajib mandi setiap waktu yang fardu tu. Yang macam dulu lah. Dia macam mutahayyirah mutlaqah dulu lah. Kena ihtiyat, kena mandi setiap fardu, sembahyang fardu. Macam dulu yang mutahayyirah mutlaqah tu. Tu mutahayyirah mutlaqah nifas. Habis tu ya. Tenang ya. Habis. Yang kelima mutahayyirah nisbiyah. Mutahayyirah nisbiyah. Apa tadi? Mutahayyirah nisbiyah yang kelima kita buat yang ingat waktu lupa kadar. Ingat waktu lupa qada. Lepas hari ke-61 tu, cuma masalah mutahayyirah nisbiyah ni macam dulu haid tu lah. Kata suruh mandi setiap waktu tapi dah lepas dah 60 hari. Gitu lah, macam tu lah, wallahu alam tu. Kita lalu lah. Okey, yang kelima mutahayyirah yang ingat waktu lupa qada. Okey, hari yang kena dia kata macam mana? Dia kata nipah aku ni mari awal bulan. Pah beranak tu terus keluar darah. Tapi aku tak tahulah kadar dia berapa. Tu seorang perempuan kata, aku ni mari nifah ni lepas keluar anak aku ni terus mari nifah. Mana permulaan? Secara yakin permulaan, tapi kadar aku tak ingat lah berapa, tak ingat. Maka macam mana? Nifah dia ialah selahdah. Nifas dia ialah selahdah yang pertama. Lepas selahdah tu wajib ihtiyat, wajib mandi setiap fardu. Tu gitu. Cuma muskilnya macam dulu tu lah. Macam mana dia nak semayang mandi tiap-tiap semayang fardu, batu ni ihtiyat pada hari selepas selahdah dan sebagainya sampai ke-60, sedangkan dia sudah melalui hari ke-60. Tu iskal lah. Kita apa tu asal faham ya? Faham dulu. Faham dari sudut mutahayyirah yang lupa waktu, yang ingat waktu lupa kadar, selahdah saja nipah. Kalau masalah tadilah, kalau dia kata permulaan nipah aku ni aku nipah ni lepas aku beranak tu keluar lalu dah nipah, tapi aku tak tahu, lupa kadar dia berapa aku tak tahu, lupa. Maka selahdah itu dengan yakin nifas. Selepas selahdah dia wajib ihtiyat, wajib mandi 5 kali waktu sembahyang tadi. Tu. Cuma praktikal dari sudut mutahayyirah nisbiyah tu macam dulu haid lah, wallahu alam. Okey, yang terakhir mutahayyirah yang ingat kadar lupa waktu. Mutahayyirah yang ingat kadar lupa waktu. Mutahayyirah ingat kadar berapa ingat tapi lupa waktu bila. Contoh dia kata apa? Contoh dia kata darah nipah aku ni keluar 10 hari ni. Darah nipah aku ni dulu keluar 10 hari. Tapi aku tak tahulah dia keluar ni lepas aku beranak ke lagu mana. Ataupun renggang sikit masa. Lepas aku beranak tu nakak, lepas tu baru keluar. Kau lagu mana? Tak tahu. Tapi aku tahu 10 hari. Dan yang pastinya tak lebih daripada 15 hari 15 malam lah. Suci dia tu tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Tapi yang aku tahunya 10 hari nifas. Cuma aku tak tahu keluar nifas tak lepas habis beranak ke, atau dia renggang nakak 2-3 hari lepas tu baru keluar ke, atau 4 hari 5 hari nakak lepas tu baru keluar ke. Yang pastinya tak lebih lah 15 hari 15 malam nakak tu. Kalau lebih tu lepas tu haid dah, tak ada masalah. Yang pastinya 10 hari baru keluar. Cuma bila keluar tu aku tak tahu lagu mana. Maka ulama menghukumkan 10 hari selepas beranak dihukumkan nifas tapi tak yakin. Dia panggil nifas yang masyukun fihi, yang disyakkan padanya.
Okey, dia tahu kadar. Maka ulama kata 10 hari, 10 malam selepas beranak tu dihukumkan nifas secara mashkukun fihi, secara syok. Tak yakin tapi hukum nifas secara tak yakin dia panggil. Lepas 10 hari tu, lepas 10 hari, okey, 10 hari. 10 hari nifas dia kata. Maknanya keluar lepas pada tu ada haid lah. Maka ulama kata hari yang ke-11 sampai 24 suci mashkukun fihi. Suci mashkukun fihi, yang disyokkan padanya. Hari yang ke-11 sampai hari ke-24 suci yang disyokkan, yakni 14 hari suci. Hari yang ke-25 suci dengan yakin. Hari yang ke-25 suci dengan yakin. Sebab sekurang-kurang suci untuk dihukumkan haid selepas dia ialah 15 hari 15 malam suci. 14 hari suci yang pertama tu mashkukun fihi. Hari yang ke-15 suci yakin. Suci dengan yakin. Okay. Makna 10 hari yang pertama nifas mashkukun fihi. Hari yang ke-11 sampai 24 suci mashkukun fihi. Hari yang ke-25 suci yakinan, dengan yakin. Pas suci tu, lepas hari yang ke-25 tu, yakni hari yang ke-26 tu, nak kira mana pula haid dia, kena tengok dia mubtadaah ke dia mu'tadah. Kalau mubtadaah, maka hari yang ke-6, hari yang ke-26 tu, hari yang ke-26 tu saja haid sehari semalam. Sebab mubtadaah kan sehari semalamnya haid. Maka hari yang ke-26 haid. Kalau dia mu'tadah, contoh kita kata ada haid dia 7 hari haid. Contohlah 7 hari haid. Maka 7 hari, yakni pada hari ke-26 sampai hari ke-32 haid. Hari yang ke-26 sampai hari ke-32 haid, 7 hari. Lepas daripada haid, mubtadaah dengan mu'tadah tu, nak hukum suci, nak hukum istihadah. Ya, hukum istihadah dia panggil istihadah yang mashkukun fihi. Start daripada istihadah itu, dia wajib mandi tiap-tiap fardu dan wajib ihtiyat. Okey. Habis. Faham ke tidak? Faham ni je lah, faham hukum dari sudut praktikal yang kita kata mutahhirah nisbiyah wallahu alam tu, wallahu alam lah. Okey. Faham ke tidak jalan kerja tu? Jalan kerja tu faham tu. Tu okey. Jalan kerja tu faham tu. Faham ke tidak? Cuba respon. Okey. Cuba respon. Yang tadi bukan. Yang tadi yang istihadah tu, yang istihadah tu wajib mandi setiap kali sembahyang fardu saja, bukan ihtiyat. Kita ikut zuhir ibarat kita lah. Kita ikut zuhir ibarat kita kata wajib mandi tiap-tiap waktu ya. Tak apa, wajib mandi tiap waktu lah. Sebab ihtimal putus darah. Betul balik kita ulang balik ni. 10 hari selepas beranak itu ulama hukumkan nifas secara mashkukun fihi. Kemudian hari yang ke-11 sampai 24 suci mashkukun fihi. Hari yang ke-25 suci dengan yakin. Hari yang ke-26 kena tengok dia mubtadaah haid ke mu'tadah haid. Kalau mubtadaah haid, hari yang ke-26 haid dengan yakin. Okey. Kalau dia mu'tadah, contoh mu'tadah 7 hari haid dia, maka 7 hari selepas hari yang ke-25 tu haid. Pas pada tu mubtadaah lepas haid, mu'tadah lepas haid, istihadah tak? Ya, istihadah. Dia panggil istihadah mashkukun fihi. Istihadah yang mashkukun fihi ni lah kata wajib mandi setiap kali fardu pada istihadah yang mashkukun fihi ni. Adapun dari sudut praktikal tu macam haid dulu, wallahu a'lam mutahhirah nisbiyah ni. Okay. Nanti lepas habis khatam ni pun tak habis baca lagi kita. Tutup lah. Nak pergi habis. Habis lah, tak ada apa lah. Habis lah. Kita baca je. Okey, nanti contoh lepas khatam nanti tiba-tiba saya mengaji, baru faham mutahhirah nisbiyah ni, saya akan buat lah ya. Cuma sekarang saya tak dapat jawapan lagi. Tu yang pening tu. Okey. Habis. Okey, faham lah, settle. Okey, tu kitab. Kita masa kitab lah nak habis lah. Habis lah baca dah, tak ada apa dah. Tu yang iaitu satu lafzah tadi tu. Kita baca ambil sikit. Kepada mana tadi?
Kita ambil atas sikit lah. Jika tiada lebih darah yang qawi itu 60 hari dan berlaku di sini di mana? Bukan ambil situ. Betul lah. Dan berlaku di sini di mana? Di nifas lebih 60 hari itu yang tinggal daripada segala syarat tamyiz dan dikembalikan yang baharu nifas. Yang baharu nifas mubtadaah lagi tiada ia baharu nifas tu membezakan akan sifat darah. Mana ya? Mubtadaah ghairu mumayyizah. Itu kepada sekurang-kurang nifas, iaitu sekurang-kurang nifas satu lahzah. Tadi setelah Allah tu. Tu. Dan dikembalikan yang telah beradat nifas. Lagi yang membezakan akan sifat darah itu ni mu'tadah mumayyizah kepada tamyiz. Kepada tamyiz mu'tadah mumayyizah kepada tamyiz macam tadi. Tiada kepada adatnya nipah, bukan pada adat nipah. Atas pandangan mu'tamad macam dulu bahir. Atas pandangan qila kata ikut adat juga macam qila dalam haid. Dan dikembalikan yang telah beradat nifas. Dan dikembalikan yang telah beradat nifas mu'tadah yang tiada membezakan sifat darah itu mu'tadah ghairu maizah. Kembali pada mana? Kepada adatnya nifah. Macam tadi 40 hari yang pertama nifah. Contoh, jika ingat ia perempuan akan adat nifah. Ni dalam bab yang bukan mutahairah lah, yang kembali kepada adat dan sebagainya. Dan sabitlah adat itu adat nifas jika tiada bersalahan dengan apa tiada bersalahan, yakni jika tiada muntazim, jika tidak takarrur. Kan ada had dulu, haid yang buat nazam tu 357 kan. Dalam nipah pun ada. Cuma kita tak buat lah. Kias hari. Kias hari. Nipah pertama 30 hari. Nipah kedua 40 hari. Nipah yang ketiga 50 hari. Nipah yang keempat 30 hari. Nipah yang keempat nipah yang kelima 40 hari. Nipah yang keenam 50 hari. Kias hari lah masalah. Kita ambil satu ya. Nipah yang pertama 30 hari. Nipah yang pertama ni kat mana? Anak pertama lah. Nipah yang pertama 30 hari. Nipah yang kedua 40 hari. Nipah yang ketiga 50 hari. Nipah yang keempat 30 hari. Nipah yang kelima 50 hari. 40 hari. Nipah yang keenam 50 hari. Tengok 30, 40, 50. 30, 40, 50. Takarrur tak? Takarrur. Muntazim. Hari nipah yang ketujuh. Anak yang ketujuh. Masya Allah. Anak yang ketujuh istihadah. Mu'tadah tak? Mu'tadah. Ghairu mumayyizah pula. Kena kembali pada mana? 50 ke 30? 30. Kerana ikut nazam. Itu macam tu. Kias dulu lah. Kias dulu lah. Sekurang-kurangnya 2 kali ulang. Tu dia kata jika tiada bersalahan, yakni jika tiada muntazim, tidak tersusun elok, dengan sekali jua. Sekali ya sabit adat ni. Sabit adat sekali macam sekali adat sehari. Melainkan kalau takarrur tadi tu. Dalam nifah pun ada. Okey. Dalam nifah macam tu lah. Nak kembali adat. Adat mana? Dia tak semestinya 3 bukan. Maksud 3 bukan semestinya 30 40 50. Satu set. 30 40 50. Satu set. Bukan kena 3 dak. Dua boleh. 30 40. 30 40. Mulai nifah yang kelima istihadah ghairu maizah. Dia mu'tadah. Kena kembali pada adat. Adat mana? Tengok. 30 40. 30 40. Tu. Yang kelima istihadah, maka kena kembali kepada 30 bukan 40. Sebab apa? Muntazim. 30 40 30 40. Cukup syarat lah ulang 2 kali. Tu. Dia syarat ulang 2 kali. Okey, kalau contoh lain. Nipah yang pertama 30 hari. Nipah kedua 40. Kita ambil kurang sikit lah. Nipah yang pertama 10 hari. Nipah yang kedua 20 hari. Nipah yang ketiga 30 hari. Nipah yang keempat 40 hari. Nipah yang kelima 50 hari. Nipah yang keenam 10 hari. Nipah yang ketujuh 20 hari. Nipah yang ke-8 30 hari. Nipah yang ke-9 40 hari. Nipah yang ke-10 50 hari. Muntazim tak? Muntazim. Anak yang ke-11 jadi istihadah. Mampus kawan tu. Anak yang ke-11 rajin sungguh beranak. Ayat ke-11 istihadah. Mu'tadah. Kena kembali pada 50 ke 10? 10. Sebab apa? Muntazim. Gitu ya.
Kian hari lah masalah dulu tu. Ya ada kan masalah takarur tu kalau 30, 40, 50, 50, 40, 30. Ha gitu pula. Kiah lah dulu pergi buat neri lah. Ni rimah aku nak habis dah ni. Kiah neri lah tu. Rimah habis lah. Dia pergi sebut pula muntazim. Ya Allah. Ni kalau saya hurang muntazim ni pukul 11 habis. Fikir neri lah. Tak larat. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan jika ada ia adat nifas itu bersalahan. Yang ni bersalahan dengan makna muntazim. Tadi tak muntazim. Kalau tak muntazim dengan sekali je lah. Dengan sekali dengan makna adat nifas lepas berapa hari. Kita kias sini. Kalau muntazim macam dululah. Macam kita kata tu. Kalau bersalahan, yakni kalau muntazim, maka di dalamnya bersalah-salahan tu tafsil. Terperincilah hurai macam dulu tu yang telah terdahulu pada haid. Yang macam tadi tu. Kan ada takarur kan. Kalau haid 357 satu masalah. 357 753 satu masalah. Kan. Sama bab nipah. Kiah ni. Habis. Dan mutahayyirah, iaitu mutahayyirah lupa akan adat nifas nyonya perempuan, wajib atas nyonya perempuan mengerjakan ihtiyat. Kita sebut tadi dah. Mutahayyirah ada 3, mutahayyirah mutlaqah, yang ihtiyat ni mutahayyirah mutlaqah lah. Itu nisbiyah tu yang macam tadi kita sebut. Habis syahdan. Syahdan telah disebutkan oleh Syekh Abu Sahal As-Sa'luki. Yang tu semalam, cerita semalam tu ada sini dah rupanya. Itu dalam kitab Mughni dan Najmul Wahash. Abu Sahal As-Sa'luki akan hikmah dan sebab macam pelik. Telah disebutkan oleh Syekh Abu Sahal As-Sa'luki akan hikmah dan sebab, yakni hikmah dan sebab sebanyak-banyak haid 60 hari, sebanyak-banyak nipah 60 hari. Kena takdir sikit lah. Mungkin jatuh nuskah kot. Atau kalau tak jatuh nuskah pun takdir lah. Akan hikmah dan sebab kenapa 60 hari itu sebanyak-banyak nipas. Maka sebanyak-banyak nipas itu 60 hari, tiada lebih daripada 60 hari. Katanya Abu Sahal As-Sa'luki, adalah mani, macam tadi, macam semalam tu lah. Adalah mani di dalam rahim perempuan berhenti, yakni tawakuf, duduk diam 40 hari. Kemudian maka berubah menjadi darah, yakni alaqah 40 hari. Kemudian maka berubah ia segumpal darah menjadi darah tadi tu, menjadi daging 40 hari. Jadilah 120 hari. Jadi bersamaan dengan 4 bulan. Tu. Kemudian maka ditiupkan dalamnya daging ruh. Bila tiup roh, maka tidak berhimpun darah sebab anak tu makan darah haid. Sebelum tiup roh, darah itu berhimpun sebab tak ada orang nak makan haid. Maka adalah lama masa tetapnya kanak-kanak tadi di dalam rahim. Lama hingga sampai kepada masa ditiupkan roh itu 4 bulan. Macam tak betul ni. Maka adalah lama masa tetapnya kanak-kanak di dalam rahim hingga sampai kepada masa ditiupkan roh tu 4 bulan. Daripada jadi air mani sampai lah ditiupkan roh 4 bulan lah. Betul lah. Dan adalah darah haid itu berhimpun ia darah haid di dalam masa itu, di dalam masa 4 bulan, yakni sebelum ditiupkan roh berhimpun darah. Soalan tu lah. Maka apabila sudah ditiupkan ke dalamnya kanak-kanak tadi roh, tiadalah terhimpun lagi darah haid. Macam semalam juga kita kata dalam kitab Mughnil Muhtaj, kerana tiap-tiap darah yang keluar itu dimakan oleh kanak-kanak yang di dalam rahim. Maka adalah jumlah masa yang berhimpun darah haid di dalam 4 bulan itu 60 hari. Kerana ditangguhkan bahwasanya perempuan itu haid, ia perempuan dengan sebanyak-banyak haid, iaitu sebanyak-banyak haid 15 hari. Maka inilah mana, yakni jumlah himpun darah haid, yakni jumlah himpun darah haid 15 kali dengan 4 bulan tu jadilah 60. Maka inilah jumlah himpun darah haid itu sebab keadaan sebanyak-banyak nipas itu 60 hari. Sebab tu lah 4 bulan itu tempat dia himpun darah haid.
sebanyak-banyak darah pula, sebanyak-banyak darah haid 15 hari. 15 hari kali dengan angka 4 jadi dah 60, maka munasabahlah 60 hari sebanyak-banyak nifas. Faidatun ai hadhihi faidatun wallahu a'lam bissawab. Kita simpankan faedah ni pada 15 Oktober hari Jumaat malam selepas Isyak. Dia gini, asalnya saya nak buat ni pas maghrib baca, pas Isyak tu makan. Tapi memandangkan Terengganu ni baru buka surau masjid, malas pula lagi nak tangguhkan kuliah sebab hari Jumaat tu kat Surau Jati. Lagi nak sembahyang maghrib Surau Jati kan orang kata tak ada. Tu Jadi kita buat pas Isyak pukul 15 hari bulan 10. Saya tak ulang tak buat pengumuman nanti kat FB. Sebab apa? Sebab saya orang main nak khatam. Tu mau siap-siap buh penampak tu khatam. Ingat tarikh ni buh dalam kalender, buh dalam alam ke apa? 15 hari bulan 10 tarikh khatam kita pada waktu maghrib. Pada waktu Isyak, pas Isyak. Patuh kenduri KFC tu esok malam lepas Isyak, iaitu lepas saya kuliah di Masjid Uniza hari Sabtu tu. Lepas tu kita makan KFC. Yang main rumah dengan saya tu lah. Tu habis settle lah. Ingat tadi 15 hari bulan 10 hari maghrib. Hari maghrib dah. Maghrib lagi Isyak. Isyak. Hari Jumaat tu kuliah kat Surau Jati, Penawar Bagi Hati. Pas pada tu mari rumah saya untuk kita khatamkan faidatun. Kita boleh tiap habis Yang tak qada lagi sila qada. Dan memang qada ni lain lah daripada dengar lain, memang confirm lain. Pemahaman pun lain lah. Tu suruh buat muka-muka kesian tak ya. Qada ni memang low level lah. Itu ya. Yang mari live secara live pada awal sampai habis ni tahniah lah. InsyaAllah lah jadi aling. Yang daripada awal sampai habis ikut live lah kau, tak pernah langsung rakaman. InsyaAllah aling. Yang aling ni mahal. Bila mahal tu orang yang terpilih lah. Bukan semua orang nak jadi aling. Tak boleh. Yang mari lah tu tahniah lah. Bukan senang. Yang tak mari kalau tak mari lah tu nak buat macam mana? Itu je lah nak buat macam mana. Tak payah nak urus masak macam mana. Apa lagi nak kata, nak habis ni. Jadi sanad tu macam biasalah malam tu. Siapa dah habis tengok tu, sila nak sanad mari. Boleh PM. Perempuan boleh, lelaki boleh. Jangan malu pula. Kalau nak tak mau sudah. Tu ya. Nanti akhir majlis tu nak khatam tu sanad tu, hak orang yang ada sijil lah sahnya. Hak tak ada sijil tu dengar lah kalau tak mau sanad. Dah orang minta dah bagi tahu banyak kali dah. PM lah. Bagi nama bahasa Arab tu. Lepas tu apa kata habis lah. Lepas tu start daripada minggu depan tak ada dah. Khamis Jumaat tak ada. Ganti dengan kitab yang baru. Sebab nanti pun saya akan khatamkan kitab hari Senin ni, kitab Tijanud Darari, Syarah Risalah Tauhid Imam Bajuri 4 Oktober. Pas pada tu baru baca 3 kitab tu, Maraqi Ubudiyah, Bahjatul Wasail, Nurul Zalam, setiap hari Ahad, Khamis dan Jumaat. Kecuali Jumaat akan datang bab khatam ni, tu lain lah. InsyaAllah ta'ala. Dan khatam tu dah ada orang sponsor lah, KFC tu. Ada orang bagi Adin lah, bagi Adin. Juara Qori Uniza. Juara Qori Uniza. Dan yang nak mari rumah saya tu sudah ada 7 orang. Saya terima lagi 2 orang lagi. Lepas habis 2 orang ni habis. Dah full dah. Rumah ni bukan ada banyak. Lagi satu yang rumah saya tu, yang nak mari rumah saya tu, kalau siapa rumah sewa tu dah ada kipas macam ni yang boleh bawa lah. Sebab kipas saya ada satu je. Takut panas dengan kita panas. Bawa kipas lah kalau ada kipas rumah sewa tu. Suis ada. Suis banyak ada. Kipas satu je. Kipas satu rumah pula berkuat sikit. Kalau ada kipas tu bawa kipas lah.
Okay. Supaya kita kat hampa tu ada kipas. Kita ada kipas dah. Nak pusing kan susah. Kita nak pakai jubah mah, soban mah. Panas nak mampus tu. Kita bukan boleh jenis panas Adin yang belajar. Adin belajar 100 ya. Kalau nak yang hari tu, okey, nak makan apa KFC kita makan snack plate yang ada nasi. Snack plate yang ada nasi. RM15, RM16 seorang. Kalau mari 8 orang itu, RM100 tu saya akan tambah sikit lah duit tu. Itu jalan lah. Makan free khatam, hurai macam orang gila. Lepas tu aku pun tak tidur malam duk baca kitab. Seharian tesis tangguh. Semata-mata nak baca Sabila ni free pula. Kalau tak ngaji lah aku tak tahulah nak kata apa. Kita hak sibuk ni boleh live. Takkan hampa rakaman, hampa degree je. Alamak, degree tak ada apa dah Syekh. Degree tu senang je. Assignment payah tahu mana pun sehari 2 siap dah. Tu saya duk mengarut dah. Kalau nak ambil masa seminggu tu, hak tu tak reti panggil bahlul. Aku tak pernah buat assignment seminggu. Sehari 2 siap. Kebulan ke, seorang-seorang ke, sehari 2 siap assignment. 20 muka surat tu sehari 2 siap. Apa? Sebab assignment ni bukan tesis. Allah ni buat terus. Sibuk. Degree je pun. Aku master lagi kau sibuk. Hantarlah aku hidup macam mana. Tak tahu. Ingat aku free je. Aku tampak pun tahu aku free pukul 10 malam je. Pas subuh tu baca kitab korang. Lepas tu baca kitab aku ngaji pula. Lepas tu aku tolak pula. Lepas tu petang baca kitab korang. Lepas tu malam pukul 10 ni lepas ni baru nak tidur. Baru nak tengok movie apa. Tengok Piramli. Lepas ni tengok Piramli. Kita suka Piramli. Susah. Master baru dia tahu. Dia masuk master PhD baru dia tahu universiti tu apa. Kalau diploma degree tu tak ya, boleh koyak saja, tak ya, ada buat teruk lah. Okey, habis insya-Allah jumpa 15 hari bulan 10. Isyak hari Jumaat. Lepas tu makan hari Sabtu malam selepas kuliah di Masjid Niza. Saya dah buat group dah lah. Okey, wallahu taala alam. Okey, sepanjang kita mengajar silat tu betul sendiri lah. Kalau silat tu silat sebut tak apa. Kalau silat tu silat pahaman, sila PM lah. Tu kita bergaduh dia orang. Kalau silat pahaman tu saya tersilap, dia kata, "Ustaz ni silap ni. Silap mengajar ni. Silap macam mana?" Dia beritahu. Mai bergaduh, tak apa. Nak gaduh tak apa, mai. Kalau kita silap pahaman ke, silap sebut ke, silap hurai ke, silap beritahu lah. Itu memang kena beritahu lah, wajib beritahu. Cuma yang wallahu alam tahairah nisbiyah. Kalau nanti Pak Khatam saya ngaji contohlah mengaji, faham akhirnya dapat jawapan, maka saya buat live lagi untuk terang mutahairah nisbiyah tu. Lepas tu ni untuk kuliah tu tutup ni. Habis tu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.